Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jadi ada soalan tak? Kita nak bajet masa. Kalau ada agak setakat dua ni ada. Soalan luar daripada solat boleh? Soalan bab dia. Bab dia. Ingatkan bab nikah dua ni. Baik. Nah, ada soalan tu insya-Allah kita akan jawablah. Jadi pada malam ni minggu kelima kita ambil peluang lah pada malam ni kita nak kongsi satu masalah hak berkaitan dengan imam tertinggal bacaan tahiyat awal. Jadi saya ambillah kitab Sabilal Muhtadin lah. Dan saya pun dok berhajat lah nak baca cuma kita nak ambil jalan cerita hak dalam kitab ni sahaja. Baik. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Jadi malam ni kita nak bincang, nak sebut satu masalah hak berlaku yang pertama pada imam, yang kedua berlaku pada orang yang sembahyang seorang diri. Dengar hak ni. Yang pertama dibuat sini masalah jika seorang imam lupa membaca tahiyat awal. Jika seorang imam lupa membaca tahiyat awal. Jadi lupa membaca tahiyat awal ni dua gambaran. Yang pertama, lupa membaca tahiyat awal ni gini. Selepas imam selesai sujud yang kedua pada rakaat kedua maghrib. Nampak tak tu? Selepas selesai imam sujud yang kedua pada rakaat kedua. Kita raya agak. Yang pertama, imam duduk tahiyat awal. Imam duduk tu, lepas imam duduk tu tak baca apa-apa, terus berdiri. Nampak tak? Lepas selesai sujud yang kedua, imam pun Allahu Akbar, duduk. Pas duduk tu Allahu Akbar. Itu satu keadaan. Yang kedua, lepas sujud yang kedua terus berdiri. Allahu Akbar. Dua. Itu masalah imam lupa membaca tahiyat awal. Okey. Lepas tu bila imam dah berdiri tu, dah rakaat yang ketiga, okey. Tiba-tiba imam ketika tu
Mari teringat kata tadi dok baca tahiyat awal. Teringat tu bila tu? Ketika imam berdiri rakaat ketiga dah. Tu imam teringat kata tadi dok duduk tahiyat awal. Okey. Lepas tu persoalannya, ketika itu makmum menegur imam yang berdiri rakaat ketiga kerana lupa membaca tahiyat awal. Makmum kata lagu mana? Subhanallah. Imam diri rakaat ketiga. Ketika berdiri itulah imam teringat tidak baca tahiyat awal. Soalannya sekarang, boleh ataupun tidak imam ketika tu pergi kembali kepada duduk untuk membaca tahiyat awal? Itu soalan tadi. Boleh ataupun tidak boleh? Boleh tak boleh, kita akan hurah satu-satu. Cuma tak bacalah kitab, ambil gambaran masalah. Jawabnya haram bagi imam tu kembali duduk untuk membaca tahiyat awal. Jawapannya haram bagi imam turun kembali untuk membaca tahiyat awal. Lepas tu orang kata, dah makmum pergi tegur tu ustaz, kira pun ni. Atau subhanallah tu. Lepas tu orang tanya, dah makmum hak pergi tegur tu imam tu, hak subhanallah tu, kira boleh ke tak tu? Ataupun kira betul tak tu? Makmum pergi tegur imam subhanallah tu. Betul tak betul? Betul tak betul? Sekarang makmum tegur imam berada di mana? Imam berdiri rakaat ketiga. Diri tu berdiri betul lah. Makmum kita tegur. Tegur kata mana? Subhanallah. Jadi makmum kita tegur subhanallah tu kena ke tak? Sebab nanti alasan ada situ. Jawapan tak kena. Tak kena. Tak kena. Atas tu imam tu sendiri ketika duduk berdiri rakaat ketiga dah, ketika tu baru teringat dak baca tahiyat awal. Walau bagaimana teringat sekalipun, haram bagi imam pergi kembali duduk membaca tahiyat awal. Okey, tu yang pertama. Lepas tu kalau orang mari soal, kalau ketika imam on the way nak naik, dak berdiri lagi, on the way. On the way. Tu bahasa kita Terengganu dah. Kata dalam perjalanan tak faham. Omboh. Bukan nak kita dengung je. Mana kata gitu dah orang kita. Mana kata kalau imam on the way nak naik. On the way nak naik, makmum di belakang tegur. Subhanallah. Tegur masa bila? Ketika imam on the way nak naik. Persoalannya, boleh ataupun tidak bagi imam tu ketika itu nak kembali duduk membaca tahiyat awal. Boleh ataupun tidak? Boleh. Boleh sebab apa? Ya, pandai. Betul? Sebab imam belum lagi berdiri betul. Imam dalam perjalanan, makmum tegur subhanallah. Maka makmum tegur tu betul. Dan imam ketika itu
boleh duduk kembali membaca tahiyat awal. Kemudian orang mari soal, imam hak kata gi turun semula membaca tahiyat awal tu. Mana kata dalam perjalanan makmum tegur. Bila makmum tegur, imam boleh turun membaca tahiyat awal. Persoalannya, sunnah ada imam tu gi buat sujud sahwi. Sunnah ada bagi imam tu buat sujud sahwi? Tak. Silap jawab malu korang. Silap jawab malu korang. Jawabnya, tengok keadaan imam. Jika imam belum lagi sampai hak rokok, belum sampai hak rokok, maka ketika imam dalam perjalanan tak sampai lagi hak rokok, makmum tegur. Bila tegur, imam pun duduk. Maka kalau imam dalam perjalanan belum sampai lagi hak rokok, imam pergi turun duduk semula, dok sunat sujud sahwi. Dok sunat sujud sahwi. Kalau imam dalam perjalanan sampai kepada hak rokok dah, okey, makmum pergi tegur subhanallah, maka imam boleh turun duduk. Tapi sunat sujud sahwi. Boleh beza tak? Jadi hak kata sunat sujud sahwi tu bila? Lebih rokok. Salah lebih rokok. Ayat doktor dah. Masa bila hak kata imam, hak kata boleh duduk semula, hak sunat sujud sahwi bila? Mana? Dok siapa lagi? Dok siapa lagi? Dok siapa lagi? Salah jawapan. Jawabnya, apabila imam sampai pada hak rokok, tu baru sunat sujud sahwi. Kalau imam dalam perjalanan tak sampai lagi hak rokok, imam pergi turun semula, sunat tak sujud sahwi? Tak. Beza molek. Sekarang imam berdiri, makmum kita tegur, kena tak? Tak. Ramai buat gitu. Masalah. Masalahnya, bila imam tak duduk, jika tegur lagi, subhanallah, marah, no. Jawabnya, mau sebut 40 kali sekali pun, imam ketika itu haram kembali duduk membaca tahiyat awal. Boleh faham tak tu? Okey, selesai sebabok. Babak kedua. Sekiranya imam kembali duduk juga membaca tahiyat awal. Teringat, sama ada teringat tu diteringat sendiri atau sebab makmum tegur. Pak teringat, tak baca lagi tahiyat awal ni. Dia pun kembali duduk membaca tahiyat awal. Soalannya, imam kembali duduk membaca tahiyat awal tu, adakah sembahyang imam itu batal? Adakah imam yang kembali duduk membaca tahiyat awal, adakah sembahyang imam itu batal? Yang ni penuh dah tak? Dia betul dah. Ingat, salah jawab malu korang. Salah jawab malu korang. Ayat gitu lagi senyap laki lagi.
Jawabnya salah jawab malu korang. Dalam belajar tak apa tak malu korang. Hak malu jika orang tanya kemudian itu buat mandam-mandam. Itu malu korang. Dalam pengajian tak apa salah. Hak masalahnya hak bijak. Mana? Orang tanya soalan ke dia. Lepas tu dia pun buat bijak. Tu malu korang salah. Okey. Jawabnya tengok keadaan. Tengok keadaan. Yang pertama imam turun, imam kembali duduk membaca tahiyat awal tu, imam kembali duduk tu sengaja ke atau dengan sebab lupa atau jahil. Ni kena tu molek. Jika imam kembali turun untuk membaca tahiyat awal, turun tu dengan sengaja, lagi pula tahu akan haram, hak ni batal sembahyang imam. Boleh tak? Boleh faham dah. Dia punya apa? Flow perjalanan cerita dia. Step pertama, step kedua. Ingat hak tak apa dah. Okey. Makmum depan dia cerita. Hak imam dulu. Okey. Yang kedua, kalau imam kembali duduk membaca tahiyat awal, turun tu sebab terlupa. Orang kita panggil sebab salah. Salah ataupun sebab jahil. Adakah batal sembahyang imam? Silap jawab malu korang. Silap jawab malu korang. Ayat ni viral dalam pengajian. Tak ada soalan senyap lagi, tak ada. Salah jawab malu korang. Jawabnya nisbah sembahyang imam sah. Cuma perbuatan imam kembali duduk membaca tahiyat awal turun sebab salah tu haram. Boleh faham ni? Tak angguk tu angguk mata. Tapi tanya semula faham ke tak? Aku kayak gini lah. Capu banyak-banyak benda, tinggal ni pula dah. Comel soalan tu. Sekarang tu imam kembali duduk membaca tahiyat awal tu, kalau duduk sengaja, lagi tahu akan haram, tu batal semayang. Batal tu bila? Dia berdiri tegak dah. Rakaat ketiga. Okey. Lepas pada tu makmum belakang kita tegur. Ataupun diteringat sendiri tidak baca tahiyat awal. Lepas tu dengan sengajanya diri turun. Sedangkan dia tahu haram turun tu. Turun juga dengan sengaja. Tu batal semayang. Hak ni bukan sengaja, salah. Lain lah. Salah atau sebab jahil. Okey. Dari lagu mana sembahyang imam? Cuma perbuatan imam kembali duduk itu haram. Okey. Pak duduk tu. Okey. Baru teringat kata salah duduk. Wajib segera pada diri semula. Boleh faham tak? Boleh. Boleh tak apa? Lepas ni nak tanya dulu. Biar maklum dah. Kalau kita malu pas duduk bandar. Biar faham molek bab ni. Bab ramai orang nanya dah, tak kalau gini guna. Kalau gini guna. Ni duk faham dia. Okey. Tu selesai hak bahagian imam.
Soalan kata dah kalau sekira imam dak boleh nak beza mana rukun mana sunat gitu. Ha? Mana tak tahu mana rukun mana sunat. Okey, mana kata imam tak tahulah mana satu rukun mana satu sunat. Lepas tu soalan ni itu bukan masalah gini, masalah tak boleh nak beza mana rukun mana sunat, itu dalam syarat sah sembahyang lagi dah. Mengetahui kaifiat sembahyang antaranya boleh membeza. Boleh membeza ni mana? Kalau seorang tu dia kata dalam sembahyang ada rukun, ada sunat, nak kabur tak pandai, sah tak sembahyang? Syarat sah sembahyang tahu kaifiat, cara-cara, aturan sembahyang antara boleh membeza mana rukun, mana sunat. Tadi tanyalah kepada si A ni, si A kata dalam sembahyang ada rukun, ada sunat. Tetapi nak kabur tak pandai, sah tak sembahyang? Jawabnya sah. Yang kedua, si ini kabur dalam semayang tu semua rukun, tak ada sunat. Sah juga? Abang? Sah? Sah. Sah? Bukan masalah tak tahu. Sah. Si ini kata dalam sembahyang ni semua sunat. Itu sah. Itu tak sah. Yang keempat, kata si A ni, si A ni kata, bacaan tahiyat akhir itu dikata sunat. Adakah sah? Jawab tidak sah. Makna selagi mana seorang itu tidak beriktikad rukun sembahyang itu bukan sunat, selama itulah sah sembahyang. Cuma dihukumkan berdosa sebab tinggal belajar. Okey, selesai isu tu. Tadi himak ni selesai dah. Okey. Kemudian hak makmum pula lagu mana? Tadi cerita pasal imam, makmum. Jadi ketika imam lupa membaca tahiyat awal, maksudnya selepas selesai sujud yang kedua, imam diri selalu. Soalan saya, adakah dibolehkan bagi makmum membaca tahiyat awal dengan seorang diri, ataupun wajib atas makmum ikut imam pada berdiri? Tu soalan ni. Imam diri tegak dah. Adakah dibolehkan bagi makmum tu membaca tahiyat awal seorang diri, ataupun wajib atas makmum tu ikut imam pada berdiri? Jawabnya wajib atas makmum ikut imam pada berdiri. Wajib atas makmum ikut imam pada berdiri. Okey. Jika sekiranya makmum membaca juga tahiyat awal tanpa berniat mufaraqah, maka sembahyang makmum itu batal. Okey? Maka sembahyang makmum itu batal. Okey. Jadi bila imam
terlupa membaca tahiyat awal, imamnya selepas selesai sujud yang kedua, imam terus berdiri, maka makmum wajib ikut imam pada berdiri. Yang mana makmum pergi baca juga tahiyat awal seorang diri tanpa niat mufaraqah, maka batal sembahyang. Okey. Imam berdiri, makmum berdiri. Lepas pada tu imam kembali duduk membaca tahiyat awal semula. Okey. Sebab apa duduk? Imam mari teringat dok baca tahiyat awal. Imam pun duduk semula. Soalannya, adakah wajib atas makmum ikut imam kembali pada duduk? Adakah wajib atas makmum ikut imam pada kembali duduk? Tergantung ada suara. Tak dah takut kata ayat dia. Silap jawab mana orang. Okey, tu senyap tu. Jawabnya haram bagi makmum kembali turun pada membaca tahiyat awal. Jawabnya haram atas makmum kembali duduk pada membaca tahiyat awal. Berimam turun kira mana? Batas sembahyang ke tak? Ya, Pak. Pandai apa tu je. Tadi ke apa? Mana tadi? Ada gitu. Jawab. Jadi imam turun duduk semula tu, adakah batas sembahyang imam? Jawabnya jika imam turun sengaja batal, tak sengaja tak batal. Tu kena apa ni? Makmum ni pula kayak gini. Imam turun dah. Makmum ni sebah duduk semula haram. Tak lagu mana? Nak tunggu dalam qiyam ke? Kena mufaraqah ke lagu mana? Salah jawab mana korang? Jawabnya gini. Kalau sakaan kita imam kembali duduk baca tahiyat awal, sakaan kita imam turun dengan sengaja. Sakaan kita, maka ketika itu wajib atas makmum berniat mufaraqah. Boleh faham tak? Sangkaan kita. Jika sangkaan kita imam kembali duduk baca tahiyat awal itu sebab salah atau jahil, di sini dua pilihan. Boleh ingat dah ni. Jangan anggap saja. Hanya semula lagi. Ada dua pilihan. Mana? Jika kita sangka imam turun semula baca tahiyat awal, kita sangka sebab salah atau sebab jahil. Maka bagi makmum ada dua pilihan. Yang pertama, berniat mufaraqah. Yang kedua, menunggu imam di dalam diri. Boleh faham tak dah? Dalam dua pilihan ni, mana afdal? Maka afdalnya ialah berniat mufaraqah. Lesah malam ni. Mana apa? Dan memanglah kita tanggung imam turun sebab terlupa. Kenapa pergi ingat?
Turun dia dengan sebab sengaja ke sebab lupa? Tu kata bila imam turun sebab lupa, tokoh turun tu diteringat. Wajib diri semula. Makmum ikut ambilnya. Kan haram pada ikut. Kata dah, tak faham. Mujur tanya. Nampak tak? Faham? Mana hak imam turun dengan sebab lupa ke sengaja? Lupa dua pilihan. Sama ada mufaraqah atau menunggu imam pada berdiri. Hak afdal ni mufaraqah. Ikut imam tak ada sekali. Tamu lah. Tamu lah. Sengka. Kenapa? Takkan nak kobek habis orang. Seka kita kata, tak, mungkin imam ni sengaja kot. Tak nak sabar dengan sebab sengaja. Atas sekaan kita. Kalau seka kata imam tu dengan sebab sengaja, maka batas semaya imam, makmum wajib mufaraqah. Kalau kita sangka imam tu sebab terlupa, makmum dua pilihan. Antara yang pertamanya tunggu imam dalam berdiri, yang kedua mufaraqah, yang afdal mufaraqah. Tengok pada sangkaan. Okey, selesai hak ni. Yang soalah tahiyat awal. Okey, jangan apa dah. Nak raikan soalan. Kita syak apa? Baik, teraikan soalan. Soalan yang pertama mana dah? Aku delete dah kan? Tak sabar. Betul. Soalan pertama dikata, hukum AJK masjid atau surah. Guna duit masjid atau surah buat produk masjid seperti kopiah atau jubah. Lepas pada tu agih ke AJK secara percuma. Sedangkan perkara itu bukan maslahah orang ramai. Baik. Yang pertama ialah duit yang dia guna itu adakah duit pada tabung masjid atau pada tabung umum. Kalau tabung dah tabung masjid, maka setiap duit yang orang derma wajib pihak masjid gunakan untuk maslahah kebaikan, manfaat yang kembali kepada masjid. Kalau tabung masjid. Lepas tu kalau kata dasar tabung masjid, tiba-tiba dengar berita kata jemaah kita rumahnya berlaku kebakaran. Lepas tu pihak AJK buat mesyuarat nak ambil duit tabung masjid dalam kata 2,000 nak beri kepada si A ni yang berlaku kebakaran. Boleh tak? Boleh tak? Haram. Sebab kata dah kan, tabung masjid wajib guna untuk manfaat kebaikan yang kembali kepada pihak masjid. Tabung masjid. Tak tadi korang. Barang bangkung. Hak boleh tabung umum. Lain. Tabung masjid. Bila tabung masjid, duit itu untuk manfaat dan kebaikan yang kembali pada masjid sahaja. Duit untuk beri korang ramai hak kebakaran, tak boleh duit tabung masjid. Tu duit tabung umum. Timbul persoalan.
Dia ustaz, orang pakat nak buat parking masjid. Tapi nak guna duit tabung masjid. Berapa? 50,000. Boleh tak? Boleh lah. Sebab apa? Buat parking adakah manfaat kembali kepada pihak masjid? Boleh lah tu. Adapun hak nak wis sumbangan ke masa kebakaran tak boleh. Apa? Okey, sesat. Lepas tu kalau tabung umum. Tabung umum boleh. Nak buat piyah ke, nak buat jubah ke untuk AJK, boleh. Tabung masjid, tak boleh. Termasuk juga satu teguran. Dapat berita kata rumah si mamak bakar. Jadi buat pengumuman masjid, kata ada AJK, ada jemaah kita yang mengalami kebakaran rumah. Jadi kita lacorkan kutipan sumbangan untuk si mamak ni. Kutip, bolehlah kata 10,000. Di pihak masjid dapat 10,000 ni, pihak masjid ambil 5,000 untuk tabung masjid. 5,000 beri ke mamak. Adakah boleh? Dengar kata rumah mamak bakar. Jadi dapat berita ke pengurusi. Bicara dengan AJK, kata ginilah. Kita pakat lacur buat sumbangan lah untuk mamak ni, rumah terbakar ni. Lacur kutipan, boleh seminggu kutipannya 10,000. Siapa pegang pitih? Contohnya, nak berdahari. Dapat 10,000. Dia berdahari kata kan, banyak ni. Duit orang ni. Sumbangan ni, gini lah. Kita ambil 5,000, buh dalam tabung masjid. Lagi 5,000 ni, wi kepada mamak. Adakah boleh? Tak boleh. Tak boleh. Sebab sumbangan untuk mamak. Ni yang sedih. Buat kutipan untuk tabung plastik. Tapi 5,000 buh lah tabung masjid. 5,000 tabung plastik. Tak boleh lagu tu. Tak ada berlaku. Tak boleh. Dia tu banyak. Dah banyak pun. Tabung plastik kan? Kalau buat tabung umum. Ni banyak lagu tu. Dapat keluhan banyak lagu tu. Okey. Selesai bab tersebut. Umum tu. Ada buat kan ni? Tabung kebajikan. Ia juga. Nak tak tabung umum lah. Tabung umum ni kalau ustaz mari kan, buat makan boleh kan? Tabung umum. Nak buat makan guna duit, tabung umum boleh. Kenapa? Ada pun hak sumbangan perkuliah tu tabung masjid. Nampak ada? Ni banyak berlaku. Hak berlakunya nak mana kita lah. Tadi dapat macam ni. Okey, selesai hak tu. Ni guna pula masalah gini. Dia ni pengurusi ataupun adalah latikan jawatan kuasa masjid. Dia kata guna, dok dah pitih bulan ni nak beli gotek. Tu. Aci dok. Pinjam dulu duit tabung masjid 400 riyal, beli gotek motor, gaji bayar. Boleh tak? Boleh tak? Tak boleh. Ramai gitu. Tak boleh untuk kepentingan peribadi. Tak boleh. Sebab ini masalah duit orang ramai. Kalau boleh ramai, pengurusi penyapitih lu 60,000 boleh kita baru. Tak boleh. Itu kepentingan peribadi. Tak boleh. Okey. Soalan kedua. Soalan kedua berkaitan dengan hukum bagi salam ketika sesuatu majlis berlangsung seperti majlis ilmu dalam masjid atau surau. Masuk pintu bagi salam. Adakah wajib jawab salam? Adakah perbuatan tersebut menyalahi adab? Ini satu soalan yang somel. Contohnya gini, dalam pengajian tiba-tiba mari, "Assalamualaikum!" kat belakang.
Jawabnya, jika orang yang baru mari beri salam tu sampai mereka mengganggu majlis pengajian, hukumnya adalah makruh. Hak depung hak yang disunatkan masuk beri salam orang yang berhampiran dengan dia sahaja. Assalamualaikum, gitu sahaja. Lepas gabih tengok di belakang. Itu makruh. Besar masalah tu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan terjawab. Sambung semula akan datang pada akan datang tu insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka. Wal 'asri innal insana illa alladziina aamanu wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.